Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pelajaran kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pelajaran kita, ya, iaitu ayat yang ke-24 lagi, ya. Okey, semula fa maka in lam taf'alu, kamu semua tidak dapat melakukan, tidak dapat melakukan atau mendatangkan satu surah seperti Al-Quran. Wa lan taf'alu, tidak akan selama-lamanya kamu dapat melakukan. Kamu tu siapa? Orang kafir. Fa ittaqu, takutlah oleh kamu semua. Kamu semua tu siapa? Orang kafir. An-nara, macam mana nak terjemah maf'ul bih? Akan api neraka. Allati, yang, waquduha, bahan bakarnya, mubtada, an-nasu, ialah atau adalah manusia-manusia, iaitu manusia yang kafir. Wal hijaratu, dan batu-batu. Batu-batu tu semua kan? Batu apa? Al hijaratul asnam al ma'bud, ya, iaitu batu-batu berhala yang disembah. Ya, itu penafsiran dia berdasarkan kepada hadis, ya. Okey, perkataan yang selepas dia u'iddat. U'iddat tu fi'il apa? Rupa dia fi'il apa? Fi'il amar. Kalau iya ke fi'il amar macam tu? Sebab apa fi'il amar? Mati di belakangnya. Cuba saya carikan yang okey. Cuba tuan-tuan buka muka surat 270. 270, sorry. 270. Muka surat 270 itu pattern yang sama. Okey, dah. Okey, cuba kita jalankan. Macam mana fi'il madhi berbunyi? Amadda. Amadda makna ia telah memanjangkan. Okey, mudhari' dia yumiddu. Masdar, macam mana bunyi masdar? Imdadun, if'alun. Jumpa tak? Kalau masdar atau kata terbitan, apa makna imdad? Kalau memanjangkan jadi pemanjangan. Ataupun masdar mimi. Masdar mimi maknanya kata terbitan dalam bahasa Arab yang dimulakan dengan huruf mim. Bunyinya iaitu mumaddun, ya. Tak apa, biarkan di situ. Isim fa'il bunyi macam mana? Mumiddun, iaitu yang memanjangkan. Isim maf'ul iaitu yang kena. Macam mana bunyinya? Mumaddun, iaitu yang kena panjangkan, yang dipanjangkan. Fi'il amar bunyinya macam mana? Amidda. Ini macam tu. Ini dia ada masalah lah. Apa masalah dia? Tasydid. Macam mana nak matikan huruf yang bertasydid dalam bahasa Arab? Tak boleh amid tak dia. Itu cara mematikan huruf yang biasa.
Tapi huruf yang bertasydid dimatikan dengan baris atas. Dia akan jadi amidda. Panjangkanlah oleh engkau. Fi'il nahi bunyi macam mana? La tumidda. Asalnya la tuf'il, matikan. Tapi mati dengan baris atas. La tumidda. Janganlah engkau memanjangkan. Kemudian isim zaman dan isim makan mumaddad, iaitu masa atau kalau makan tempat memanjangkan. Kalau adalah, ini sebagai exercise saja. Kemudian fi'il madhi majhul bunyi macam mana? Umidda. Apa makna umidda? Ia telah dipanjangkan. Okey. Fi'il mudhari' majhul bunyinya yumaddu, ia sedang atau ia akan dipanjangkan. Kita boleh kiaskan dengan perkataan ini. Perkataan ini kalau fi'il madhi maklum akan bunyi a'adda. Sama pattern dengan amadda. Boleh tuan-tuan? Okey, cuba tuan-tuan ikut saya. Fi'il madhi a'adda. Apa makna a'adda? Ia telah menyediakan. Sebab ini fi'il maklum, menyediakan. Okey, cuba semula fi'il madhi a'adda. Mudhari' yu'iddu. Apa makna yu'iddu? Ia sedang atau akan menyediakan. Okey, masdar pula i'dadun. Sama tak pattern dia? Imdadun, i'dadun. Okey, terus melompat kepada isim fa'il. Mumiddun akan jadi mu'iddun. Jumpa tak mu'iddun? Mumiddun, mu'iddun. Kiaskan saja dengan perkataan itu. Jumpa ke tak jumpa? Ada yang melopong-lopong lagi ni. Pegang amaddah. Okey, tuan-tuan sebut. Cuba sebut, baca je kat situ. Saya sebut perkataan saya, tuan-tuan sebut perkataan tuan-tuan. Pattern dia sama. Okey, cuba sebut fi'il madhi amadda. Okey, saya punya perkataan a'adda. Tuan-tuan tak payah sebut saya punya. Tuan-tuan sebut tuan-tuan punya yang dalam buku tu. Okey, fi'il madhi saya sebut a'adda. Itu perkataan saya di sini di papan putih. Ia telah menyediakan. Fi'il mudhari' semula saya sebut perkataan saya yu'iddu. Ia menyediakan. Okey, masdar bunyinya imdadun. Baca je, imdadun. Sebut sekali lagi. Saya sebut i'dadun. I'dad. Apa makna i'dad? Penyediaan. Okey, sampai situ je dulu. Lompat kepada nombor 11. Cuba baca fi'il madhi majhul. Sekali lagi. Satu kali lagi. Okey, saya sebut u'idda. Apa makna u'idda? Ia telah disediakan. U'idda sama pattern dengan umidda. Kalau umidda ia telah dipanjangkan. Dia u'idda ia telah disediakan. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi majhul. Cara menjalankan dia sama dengan fi'il madhi biasa. Cuma bunyinya bukan amadda, bukan a'adda. Dia u'idda. Ia telah disediakan. Okey, cuba pegang diagram warna kuning. Mesti sebut betul baris dia. Huwa u'idda. Apa makna u'idda tadi? Ia telah disediakan. Yang sana dipanjangkan, yang saya punya disediakan. Apa? Biasa je. Semula huwa u'idda. Huma u'idda. Okey, ikut saya lah. Huwa u'idda. Huma u'idda. Hum u'iddu. Hiya
Inilah dia. Ni tu yang tuan-tuan sebut tu. Uiddat. Apa makna uiddat? Ia lelaki ke perempuan tu? Ia telah disediakan. Okey, ini fi'il apa namanya? Madhi apa? Madhi majhul. Bila kita jumpa fi'il kena cari apa? Fa'il. Itu kalau fi'il biasa. Tetapi kalau fi'il majhul kita kena cari naib fa'il. Sama juga naib fa'il, tetapi maknanya ia telah disediakan. Apakah ia yang melakukan? Tak. Kalau ia menyediakan, dia yang menyediakan, dia melakukan. Tapi kalau ia disediakan, orang lain dia yang kena. Itulah naib fa'il. Ia tu akan jadi naib fa'il. Naib fa'il dia siapa sini tadi? Uiddat. Okey, semula. Jalankan fi'il madhi, cari dhamir dia semula. Huwa uiddat. Huma, hum, hiya. Okey, apa dhamir? Dhamir itulah naib fa'il. Apa dhamir dia? Hiya. Hiya tu apa? Perempuan tu siapa? An-nar. Ia, iaitu api neraka itu disediakan. Uiddat, ia disediakan. Ia tu siapa? An-nar, iaitu api neraka disediakan lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir. Al-kafir dia sepatutnya bagi apa? Bagi apa? Kenapa bagi bawah? Kerana terletak lepas haraf jar, mesti bagi bawah. Apa tanda bagi bawah? Ya. Sebab tu kita tak boleh baca lil kafiruna. Bila lepas haraf jar guna ya, lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Okey, kalau seorang lelaki yang kafir disebut, okey, kita guna lepas haraf jar. Lepas haraf jar bagi apa? Bagi bawah. Cuba sebut untuk seorang kafir. Lil kafiri. Boleh tak baca lil kafiru? Tak boleh, lepas haraf jar. Okey, untuk dua orang kafir, lil kafirani ke lil kafiraini? Mesti guna ya, lil kafiraini. Itu cara yang betul. Okey, untuk orang-orang lelaki yang kafir, lil kafirina. Boleh tak baca lil kafiruna? Tak boleh, kerana al-kafirun mewakili baris depan. Okey, kalau untuk seorang perempuan yang kafir, lil kafirati. Baris bawah kan? Untuk dua orang perempuan kafir, mesti lil kafirataini. Tak boleh guna lil kafiratani, kerana lepas haraf jar. Mesti guna yang ya itu. Okey, untuk perempuan yang kafir macam mana? Lil kafirati ke tin? Ada alif lam, tak boleh tanwin lah. Lil kafirati. Boleh tak baca lil kafirata? Kenapa? Lil kafirata memang tak pernah wujud. Cuba tengok diagram warna hijau semula. Jamak muannas salim memang tak pernah wujud baris atas. Dia tu atau ti sahaja. Kita tetap tak boleh guna tu, kerana lepas haraf jar mesti baris bawah. Okey, habis ya. Kita masuk ayat yang seterusnya. Jadi untuk rujukkan tuan-tuan tadi, muka surat berapa tadi? 270. Itu untuk daripada perkataan a'adda, fi'il madhi telah bertukar kepada fi'il madhi majhul, bunyinya u'idda. Daripada a'adda makna dia telah menyediakan. Kalau u'idda
ia telah disediakan, menggunakan majhul. Wah, tak boleh ni. Saya dah pakai apa dah ni. Lepas ni bawa sabun. Oh, tak boleh. Ini masalah apa ya? Masalah dakwat ya? Dia sudah terlalu tua. Dia punya apa lektor dia sudah tangkan. Apa? Okey, tuan-tuan, kita masuk ayat yang ke-20. 25. Apa perkataan dia, tuan-tuan? Wa. Maknanya dan. Haraf apa tu? Haraf ataf. Kenapa ataf? Sambung. Kalau dia memulakan cerita, istiqnaf. Ini cerita baru cerita untuk orang beriman lah. Tadi orang kafir. Orang kafir Allah cabar dia sampai dia boleh buat satu surah seperti Al-Quran, dan Allah kata dia takkan mampu. Ya. Maka penyelesaian dia takutlah kepada api neraka. Apa perkataan selepas dia? Bashiri. Kalau nak sebut satu-satu macam mana? Sebenarnya Bashir. Cuba tuan-tuan baca fi'il madhi sifar 3. Cuba sebut fi'il madhi. Sifar. Fa'ala. Fi'il mudhari' dia bunyi yufa''ilu. Okey, cuba melompat kepada nombor 6. Fi'il apa nombor 6? Fi'il amar bunyi macam mana? Fa. Tengok betul-betul baris dia. Dia di bawah tasydid ya. Bermakna bunyi fa'il. Tapi dalam apa ni? Komputer tak dapat. Dia memang letakkan baris bawah di bawah tasydid. Jadi bunyinya bukan fa'al. Fa'il. Bermakna tuan-tuan akan dapat membariskan perkataan di sini. Macam mana? Fa'ala Basyara, dia telah memberi berita gembira. Fi'il mudhari' akan jadi yufa''ilu, jadi yubashiru. Fi'il amar akan bunyi fa'il, akan jadi bashir. Apa makna bashir? Berilah berita gembira. Okey? Kalau kita tengok buku kita isi kandung Sifar 3. Cuba kita main sekejap. Sifar 3. Isi kandung jangan pergi muka surat sebenar. Isi kandung muka surat. Iaitu muka surat berapa? 14. XIV. 14 Okey, ikut pattern di sini kita tambah satu lagi fi'il amar. Okey, cuba sebut fi'il di papan putih. Fi'il madhi bunyi fa'ala. Fi'il mudhari' yufa''ilu. Fi'il amar bunyinya fa'il. Okey, cuba jalankan sekali-kali, sekali tiga-tiga fa'ala, yufa''ilu, fa'il. Cuba sebut sekali lagi. Sekali lagi. Basyara. Sekali lagi. Tengok buku kita. Baddala. Ya, sekali lagi. Basyara. Bayyana. Zayyana.
Sabbaha. Sabbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Itu bila nak sambung macam ni, basyiril ladzina amanu. Okey, sekali lagi sabbaha. Sakhara. Saddaqa. Azzaba. Allama. Qaddama. Kazzaba. Nabba'a. Nazzala. Ya, begitulah. Tapi kalau nak mematikan huruf yang mati macam mana? Buang. Okey, cuba. Najja. Dia akan jadi najji. Buang ya dia. Jadi pendek ya. Najji. Semula najja. Sekali lagi. Walla. Ya, dia akan jadi macam tu. Dia punya sifir dia ya. Kalau ada haraf illah, dia matikan dengan buang. Cara nak menjalankan, tuan-tuan boleh rujuk nanti macam mana nak menjalankan haraf illah. Jadi basyir asal di sini ya. Perkataan ni asalnya ialah basyir. Apa makna basyir? Berilah berita gembira oleh siapa? Kalau tak nampak, terbalikkan sifir tu. Ini fi'il apa tadi? Fi'il amar. Cuba jalankan fi'il amar. Anta basyir. Apa makna anta basyir? Berilah berita gembira oleh engkau. Itulah terjemahan dia. Okey, semula anta basyir. Antuma. Antum. Apa makna basyiru? Oleh kamu semua. Anti. Antuma. Antunna. Basyirna. Okey. Basyir fi'il apa tadi? Fi'il amar. Fa'il dia ialah pada dhamir. Apa dhamir dia? Anta. Anta tu siapa? Siapa? Berilah berita gembira oleh engkau. Siapa engkau tu? Nabi Muhammad. Ya, sama ada ya Muhammad. Kalau dalam tafsir saya dia kata basyir ayyuhan nabiyyu. Ya, berilah berita gembira oleh engkau wahai nabi, iaitu Nabi Muhammad. Kena cari maf'ul bih dia. Mana maf'ul bih dia? Maf'ul bih bagi apa? Bagi atas. Mana dia? Alladzina. Alladzina ni mabni. Kebetulan dia bagi atas, nasiblah. Ya. Alladzina makna apa? Orang-orang yang. Ramai ke seorang? Kalau seorang lelaki yang alladzi, dua orang. Alladzani ataupun kalau orang-orang lelaki yang alladzina. Ini bila sebut lelaki merangkumi orang-orang perempuan. Apa perkataan yang selepas dia? Amanu. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa amana. Cuba jalan. Makna dia telah beriman. Okey, semula. Huwa amana. Huma. Hum. Apa makna amanu? Mereka telah beriman. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Hum. Hum tu siapa? Alladzina. Kembali kepada orang-orang yang, ya, orang-orang yang mereka telah beriman. Apa perkataan selepas dia? Wa. Selepasnya amilu. Fi'il apa tuan-tuan? Madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa amila. Al-Quran bariskan amila, bermakna dia sifir berapa? Kalau kita tengok amila, fi'il madhi dia, mudhari' dia ya'malu. Dia akan mengikut
Mesti fa'ila yaf'alu. Sifat berapa? 1D, ya. Sebab orang Arab atau Al-Quran tidak menyebut amala. Dia sebut amila. Bermakna dia 1D. Mudhari' dia baru ya'malu. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi huwa amila. Apa makna dia? Dia telah itu amanah. Amila dia telah mengerjakan. Okey. Semula huwa amila huma hum amilu, dia telah mengerjakan. Fi'il apa tadi? Madhi. Fa'il dia siapa? Dhamir. Apa dhamir dia? Hum. Hum tu siapa? Alladzina amanu. Mereka telah beriman dan mereka telah melakukan atau mengerjakan. Perbuatan mengerjakan perlu tak maf'ul bih? Perlu. Dia mengerjakan apa? Itulah maf'ul bih. As-salihati. Okey. Kalau satu pekerjaan yang baik disebut apa? As-salih. Mati ke apa ni, muzakkar ke muannas ni? Muannas. Ikut lain muannas lah. Diagram warna apa ni? Warna hijau. Okey. Cuba jadikan satu kerja yang baik. As-salihah. Kata tadi maf'ul bih kan? Maf'ul bih bagi apa? Bagi atas. Cuba bariskan atas as-salihata. Itu satu amal soleh. Okey tuan-tuan, satu amal soleh berbaris di atas. Macam mana sebutan dia? As-salihata. Yang kebalik tu bang. Itu. Yang diagram tu. Warna hijau muannas yang ada ta marbutah. Bila dia mufrad, dia boleh bagi atas tak? Boleh. Dia boleh as-salihata, salihati, salihatu. Tetapi ada alif lam tak boleh tanwin. Okey, sekarang ni bariskan atas as-salihata. Kalau dua amal soleh ataupun kalau nak bariskan di atas kerana maf'ul bih, nak pilih yang mana? Mesti gunakan ya juga. Baris atas dengan menggunakan ya. As-salihataini. Sebab ta ni tadi itu wakil baris depan. As-salihataini itu mewakili baris bawah dan atas. Okey. Cuba bariskan. Cuba sebut kepada saya amal-amal yang soleh. As-salihatu jamak. As-salihatu ataupun as-salihati. Maf'ul bih bagi apa tadi? Atas. Cuba bariskan atas. Ada tak? Tak ada. Maka dipinjamkan bagi atas tu menggunakan bagi bawah, kerana jamak muannas salim tidak pernah ada baris atas. Maf'ul bih bagi apa tadi? Bagi atas. Maka kita bagi ataskan dia dengan menggunakan bagi bawah, kerana masalah jamak muannas salim memang tak ada bagi atas. Jadi dia tetap maf'ulun bih. Maf'ul bih mesti baris atas. Apa tanda bagi atas dia? Bagi bawah. Kalau tak apa ni, yang sebenarnya tidak ada yang pelik. Cuba buka isim. Isim mansub. Jumpa tak? Diagram warna apa tu? Purple. Cuba tengok alamatun nasbi. Alamatun nasbi di bawahnya. Isim mansub. Jumpa tak? Alamatun nasbi jumpa? Berapa tanda nasab? Nasab mana apa? Bagi atas. Ada berapa tanda dia? Oh, itu keadaan dia. Tanda alamat tu kira betul-betul 4. Okey, pertama apa? Fathah. Fathah tu memang bagi atas. Ini fathah zahirah dipanggil. Salihatan, salihan, mu'minan. Itu memang bagi atas yang zahir, nampak. Orang tak belajar bahasa Arab pun nampak bagi atas.
Tapi yang tiga ni orang tak belajar bahasa Arab tak nampak. Sebab tanda bagi atas dengan apa? Ya. Kalau dua amal soleh tadi macam mana nak sebut kalau bagi atas? As-salihataini. Itu ya, huruf ya tadi. Kita tak guna alif. Bukan as-salihatani, tetapi guna taini. Itu ya itu. Nampak sikit bunyi tai itu, tai. Ketiga, tanda bagi atas apa? Ya, kasrah. Kasrah makna apa kasrah? Ni lah ni. Ni kasrah. Kenapa dia kasrah pula? Kerana jamak muannas salim tidak wujud bagi atas. Maka tanda juga, ini betul-betul belajar bahasa Arab ni. Siapa nampak ni betul-betul belajar. Ya. Yang ini budak tadika pun tahu bagi atas. Tapi yang ni tak. Dia orang takkan tahu tanda bagi atas melalui ya, melainkan kita rujuk pada diagram kita warna hijau tu. Sebab kita hanya ada dua pilihan saja. As-salihatani tu wakil bagi depan, ataupun as-salihataini menggunakan ya. Kalau jamak dia as-salihatu ataupun as-salihati, tetapi ta memang tak ada. Jadi pinjamkan kasrah. Baris bawah tu juga merupakan tanda baris atas. Dan yang keempat dia apa? Alif. Misal kata perkataan abu. Apa makna abu? Bapa. Kalau ayahnya abuhu. Itu kalau sebut abu tu wakil bagi depan. Abu bunyi depan kan, tapi mengguna waw, dua harakat, abuhu. Cuba bagi bawah, abihi. Itu menggunakan ya. Kalau cuba bagi ke atas, abahu. Itulah abahu. Menggunakan apa tu? Alif. Ya? Jadi mesti orang yang belajar bahasa Arab bukan saja nampak bagi atas itu melalui tanda ni, tetapi ada tiga lagi tanda lain bagi atas, iaitu ya, macam salihataini. Ya? Kasrah as-salihati. Itu tanda bagi atas. Kenapa dia bagi atas ni? Maf'ulun bih bagi atas, tetapi dengan kasrah, dan juga ada juga dengan alif pada asmaul khamsah. Ya, macam abu, abaka, hamaka, faka. Pernah jumpa asmaul khamsah? Pernah dah kan? Dah. Kalau nak berjumpa lagi, jumpalah sendiri kat rumah. Luar rumah. Luar rumah. Ini belum habis cerita. Wa bashir, berilah berita gembira oleh engkau. Engkau tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina, ini maf'ulun bih tuan-tuan. Macam mana? Akan orang-orang yang al-amanu, mereka telah beriman, wa amilu, mereka telah melakukan atau mengerjakan as-salihati, amal-amal salih. Amal-amal salih ni sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Ya. Apa dia berita gembira dia? Apa perkataan selepas dia? Anna. Makna apa tu? Sesungguhnya. Dia haraf apa? Haraf taukid. Itu dari segi fungsi makna. Dia taukid, maknanya menegaskan. Kenapa dia guna anna, tak guna inna? Kerana anna digunakan di tengah, di tengah-tengah ayat. Kalau inna, innal ladzina amanu wa amilus solihat, itu di pangkal. Tetapi di tengah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum. Anna, ini di tengah. Makna dia sama tak? Makna dia sama dan fungsi dia semua sama. Bila jumpa inna atau anna, mesti cari apa? Iaitu isim dia. Innallah
Alim, alim, mun, hakim. Maka ini dipanggil apa? Isim inna. Yang ini akan dipanggil khabar inna. Okey? Kalau saya kata begini, inna, tapi ini bukan ayat Quran lah. Innal ustaz. Okey, ustaz bagi apa? Bagi atas, kenapa? Sebab isim inna. Apa biasanya? Fil fasl. Ya, mana khabar inna? Nampak tak bagi depan dia? Tak nampak, kerana dia telah digabungkan antara ayat haraf jar dengan isim selepas dia. Lepas haraf jar mesti bagi bawah. Fil fasli itu adalah khabar inna. Itu tak nampak. Khabar boleh dalam bentuk fi'il, boleh dalam bentuk isim, boleh bentuk dengan haraf jar dan isim selepas dia. Ya? Kalau saya kata begini pula, inna fil fasli. Okey, al-ustaz. Cuba bariskan ustaz, tuan-tuan, kalau berani. Inna fil fasli al-ustaz. Makna dia, innal ustaz, mana apa? Sesungguhnya ustaz itu ada di dalam kelas. Inna fil fasli, itu ada ustaz. Ini ustaz yang penting. Yang ni kelas yang penting, ya. Okey, yang paling penting tuan-tuan jumpa inna, cari apa? Isim inna. Mana isim inna? Letak al-ustaz. Bariskan situ. Ya. Okey. Sekarang ni tuan-tuan jumpa anna. Tuan-tuan kena cari apa? Isim anna. Isim anna bagi apa? Bagi atas. Bagi atas. Bagi atas. Mana dia? Yang ni nampaklah Allah, betul lah. Ini al-ustaz, betul lah. Dalam ayat kita, anna lahum. Lahum boleh tak? Isim, mesti isim. Isim anna mesti baris atas. Mana dia? Jannatin. Baris apa tu? Apa pasal? Baru 2 minit. Jamak muannas salim tak boleh bagi apa? Bagi atas. Tak wujud jannatan, jannatin atau jannatun saja. Kerana isim inna bagi apa? Bagi atas. Bagi atas. Bagi atas. Maka jamak muannas salim memang tak wujud bagi atas, maka gunakan kasrah. Kalau satu syurga disebut jannah. Kalau mufrad boleh bagi atas. Macam mana bunyinya? Jannatan. Pendek, jannatan, makna sebuah syurga. Kalau 2 buah syurga, jannatani, atau kalau nak bagi atas gunakan jannataini. Gunakan ya. Okey, kalau syurga-syurga macam mana bunyinya? Jannatun ataupun jannatin. Kalau nak bagikan atas macam mana? Jannatin. Jadi maknanya jannatin sebenarnya bagi apa ni? Atas. Bagi atas. Ya, kenapa? Ini isim inna. Dia ikut corak begini. Inna al-ustadha fil fasli. Anna jannatin lahum. Ya. Tapi dia dikebelakangkan, ada sebabnya lah. Ya. Okey. Jadi mana khabar inna mana? Lahum ni haraf jar dan isim dia. Inna al-ustadha fil fasli. Anna jannatin. Sesungguhnya syurga-syurga adalah lahum, bagi mereka. Jadi kita akan kata yang ini adalah khabar inna, tetapi dikedepankan. Macam contoh ni lah, ya. Inna fil fasli
al-ustazah. Okay. Sesungguhnya bagi mereka adalah syurga-syurga. Okey. Sabar dulu. Okey, kita sambung. Annalahum jannatin. Apa perkataan dia? Tajri. Tajri. Fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il mudhari. Betul? Mudhari. Apa dhamirnya? Hiya tajri. Mesti bertindih. Kalau siapa sebut hiya aja, mesti sama dengan apa? Mesti sama. Siapa tak nampak yang satu lagi, memang boleh silap. Mesti sama dengan anta. Betul tak? Fi'il mudhari yang pangkal ta dan hujung dia bagi depan ada dua, hiya dengan anta. Tetapi kenapa tak bagi depan dia ni? Sebab dia haraf illah. Alif, waw, ya memang tidak dapat dibariskan. Jara yajri. Bermakna dia, kalau pattern di sini cuba kita tengok fa'ala yaf'ilu sifat berapa tuan-tuan? Fa'ala yaf'ilu satu B. Kalau satu A, fa'ala yaf'ulu. Ini pattern yang kalau tuan-tuan nak rujuk ialah muka surat 247. 247. Fi'il madhi bunyi fa'ala. Kalau yang sakit tu sara. Mudhari dia yasri. Okey, kalau perkataan kita ni macam mana fi'il madhi bunyi? Fi'il madhi sara, jara. Apa makna jara? Ia telah mengalir. Kalau sungai, air mengalir. Ini perkataan ini digunakan dalam banyak keadaan. Awan pun digunakan jara. Kalau awan apa? Berarah. Dia juga menggunakan perkataan jara yajri. Kalau air mengalir. Kalau orang berlari. Kalau jara yajri, kalau berkait dengan orang, dia berlari. Kalau angin pun dia guna jara yajri juga. Angin apa? Bertiup. Ini semua menggunakan perkataan yang sama. Ia kurang sikit kaya pada kita lah. Kalau kita macam perkataan qala, semua qala. Allah pun qala, Rasulullah pun qala, raja pun qala, orang biasa pun qala. Orang Melayu kaya sikit. Kalau Allah berfirman, Rasulullah bersabda, raja bertitah, orang berkata. Okey, begitu juga Al-Quran ni menggunakan perkataan jara yajri ni kepada semua. Kepada awan, mana orang Melayu sebut berarah. Kalau air mengalir, orang berlari, angin bertiup. Cumanya semua digunakan dalam Quran jara yajri. Perkataan yang sama digunakan. Okey, fi'il madhi bunyi jara, fi'il mudhari yajri, sara yasri. Jumpa tak? Okey, cuba jalankan fi'il mudhari. Huwa yasri, huma, hum. Macam tu bunyinya. Okey, cuba jalankan huwa yajri, huma, hum. Bukan yajriyuna kan? Dia akan jadi yajruna. Okey, kita tak perlu menjalankan. Perlu. Hiya tajri. Semula hiya. Kalau anta tajri. Cumanya kita sama, anta dengan hiya sama. Hiya tajri. Apa makna hiya tajri? Ia perempuan berlari. Di sini mengalirlah. Mengalir. Kalau anta tajri, engkau lelaki
mengalir atau berlari. Di sini apa yang sesuai? Hiya ke anta? Okey, kalau hiya tajri, cuba tuan-tuan terjemahkan hiya tajri. Ia fi'il mudhari'. Ia sedang atau ia akan mengalir. Fi'il mudhari' ya. Bila fi'il kena cari apa? Fa'il. Tuan-tuan kata apa dhamir dia tadi? Ia. Tuan-tuan dah ingat kalau huwa atau hiya kena cari fa'il bagi siapa? Depan. Siapa yang mengalir di sini? Fa'il bagi apa? Depan. Mana dia? Al-anharu. Jauh tak? Jauh, tak kisah, asalkan ayat tu belum tamat. Kalau ayat itu 4 baris tak apa. Baris yang keempat fa'il dia pun tak apa. Tajri. Okey, selepas tu min. Min mana apa? Tahti mana apa? Di bawah. Bawah ni isim ke fi'il? Isim. Apa tanda isim? Baris bawah dan selepas haraf jar. Di bawah ni juga termasuk dalam isim popular. Apa dia? Isim zaraf. Isim zaraf biasa akan jadi apa? Siapa jawab tak fikir mesti betul. 85%. Kalau isim zaraf dia akan jadi mudhaf. Lepas tu mana mudhafun ilaih? Tajri min tahtiha. Ni kembali kepada apa? Sungai belum sebut lagi. Dia kembali kepada jannat. Apa makna jannat? Syurga-syurga. Mengalir di bawah syurga-syurga tersebut. Syurga-syurga. Apa dia yang mengalir? Al-anharu. Kenapa dia bagi depan? Ni fa'il yang ni. Persoalan fa'il. Ia mengalir tu. Yang sebenarnya mengalir tu siapa? Ini sebatang ke banyak? Kalau sebatang sungai disebut nahrun. Nahrun. Kalau 2 batang sungai nahrani atau nahraini. Kalau jamak dia anhar. Anharun. Okey. Ini isim ni bagi depan sebab apa? Fa'il. Kalau kita sebut fa'il, macam mana nak terjemah tajri? Cuba terjemah. Ia sedang mengalir. Ia tak payah sebut sebab fa'il dah ada. Mengalir. Mengalir min tahtiha. Di bawahnya, di bawah syurga-syurga tersebut. Al-anharu. Macam mana terjemah fa'il? Itu terjemah khabar. Oleh. Telah mengalir di bawahnya oleh sungai-sungai. Kalau bahasa tua lah, kalau tuan-tuan baca kitab tua, ataupun terjemahan moden dia, sungai-sungai mengalir dari bawahnya, bawah syurga tersebut. Boleh bayangkan? Dia mengalir bawah syurga. Macam mana? Syurga ke atas, air kat bawah. Jauhnya. Tak penat ke? Di sini para ulama tafsir ia membayangkan jannat. Apa makna jannat sebenarnya? Syurga tu apa? Syurga itu ialah kebun, taman-taman. Dalam taman itu ada rumah. Sebab tu taman perumahan. Maknanya ada istana-istana dan dinaungi oleh pohon-pohon yang rimbun. Maka air ni mengalir di bawah pepohon tersebut dan di bawah istana-istana mereka. Itu maksud di sini. Yang sungai-sungai itu mengalir di bawahnya, di bawah taman-taman syurga, sama ada dia mengalir di bawah pepohon yang rindang tersebut ataupun kan rumah orang yang besar-besar kan ada air kan. Kalau rumah kecil masuk air. Ini rumah besar-besar. Sebab di dalam syurga tu istana-istana. Istana-istana yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Supaya kita tidak membayangkan syurga tu di tempat yang tinggi, airnya di bawah sana, ya, jauh, ya, susah nak pam air. Tak, bukan begitu gambaran dia. Jannat ini taman, di situ ada istana-istana yang disediakan oleh Allah untuk ahli-ahli syurga. Maka sungai-sungai itu mengalir di celah-celah taman dan istana-istana mereka. Mesti ada dua penafsiran tu. Ada yang menggabungkan dua-dua, ada yang kata makna mengalir di bawah istana mereka atau mengalir di bawah pohon-pohon, ya, taman-taman syurga mereka itu. Habis dari sini, tajri min tahtihal anhar. Waqaf apa? Sad lam ya. Sad makna apa? Wasal, sambung. Lebih aula. Maknanya kerana apa? Lebih aula disambung? Kerana maknanya berkaitan, nak berhenti boleh, ya. Nak berhenti boleh, tetapi cerita syurga belum habis. Cerita ahli syurga belum lagi habis. Kita punya jam ada tak? Oh, sana. Ui, ini betul jam ni? Ha? Ini betul. Jam ni betul. Kita tamat pukul 10 Ya Allah. Ya. Okey, kita habiskan sikit je lagi. Tapi panjang nak cerita ni. Tak apalah. Sampai akad pukul 10 je lah. Apa perkataan dia? Kullama. Apa makna kullama? Setiap kali. Ini dia panggil setiap kali. Dia isim apa? Setiap masa. Dia adalah isim zarf, kullama, lamma, tatkala, setiap kali. Dan dia juga adalah isim syarat. Menjadi ayat itu akan tergantung, setiap kali saya datang ke kelas, semua orang telah bersedia. Kullama, apa perkataan selepas dia? Ini kena panjang cerita. Mungkin sampai sini je lah hari ni. Okey, cuba tuan-tuan tengok fi'il madhi sifar 1. 1A lah contoh dia. Fi'il madhi bunyi macam mana? Fa'ala. Cuba tuan-tuan melompat ke kolom nombor 11. Fi'il apa? Madhi majhul. Macam mana bunyinya? Fu'ila. Kalau perkataan kita di sini begini, cuba tuan-tuan bariskan. Razaqa. Apa makna razaqa? Dia telah memberi rezeki. Dia tu siapa? Dia tu mesti Allah. Dia telah memberi rezeki. Okey. Fa'il dia ialah dia tu ialah Allah. Cuba tuan-tuan bariskan perkataan ini. Fu'ila, ruziqa. Macam mana nak terjemah? Dia telah direzekikan atau diberikan rezeki. Adakah dia tu fa'il? Tak, dia tu jadi apa? Naib fa'il. Naib fa'il ni sama makna macam maf'ul bih. Dia yang kena bagi. Dia diberikan rezeki. Ya? Ini beza ni. Ini dia Allah, tetapi ini adalah makhluk. Dia diberi rezeki. Kalau perkataan dia qara'a, jadi apa di sini? Quri'a. Apa makna qara'a? Dia telah membaca. Quri'a, ia telah dibaca. Ia tu bukan orang lah tu. Ia tu buku. Ia telah dibaca. Kalau kataba mana? Menulis. Kalau ia telah ditulis, kutiba. Benda dah jadinya. Okey, kalau perkataan apa? Nazara, mana apa? Dia telah melihat. Kalau ia telah dilihat, nuzira. Okey. Bila kita dapat perkataan razaqa, dia telah memberi rezeki. Ayat kita ni fi'il madhi maklum ke majhul? Yang ni kan ru kan, bukan ra.
maknanya ia telah dibagi rezeki. Kalau huwa, cuba jalankan, huwa ruziqa, ia telah diberi rezeki. Huma, hum, ini ruziqu. Apa makna ruziqu? Mereka telah diberikan rezeki. Bila kita jumpa fi'il apa ni? Madhi majhul, kita kena cari apa tuan-tuan? Naib fa'il. Naib fa'il ni makna dia macam maf'ul bih, tapi cara mencari dia macam cari fa'il. Naib fa'il ialah pada dhamirnya. Apa dhamir dia? Hum. Itulah naib fa'il. Mereka telah diberikan rezeki. Mereka ni siapa? Orang-orang beriman di mana? Di dalam syurga, iaitu ahlul jannah lah. Ahlul jannah, ya, iaitu ahli syurga itu. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Kullama, setiap kali, ruziqu, mereka, iaitu ahli syurga itu, telah diberikan rezeki. Ayat tu dipanggil ayat apa? Ayat syarat, ya, ayat syarat. Maka dia perlu kepada jawab dia minggu depan. Jangan tak datang. Minggu depan cuti kan? Saya dah dapat mesej dah, daripada pihak Al-Furqan. Dia suruh tuan-tuan cuti, ya. Tak ada pula alif ni. Jadi makna minggu depan cuti, makna jawab dia lah 2 minggu lah. Siapa yang tak sabar, jawablah sendiri. Jawab tu bukan jawab bahasa Melayu. Apa nak jawab? Pelengkap, ya. Jadi minggu depan kita akan bercuti dan akan digantikan pada kelas-kelas yang akan datang lah. Sebab tuan-tuan semua nak bercuti kan, nak pergi umrah, nak bawa anak berjalan, nak ziarah cucu dan sebagainya. Okay, selamat bercuti. InsyaAllah kita jumpa 2 minggu lagi, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.